Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Mazizul Dani. Anda bersama kami dalam program khas sempena pembubaran Parlimen yang dijangka akan diumumkan sebentar saja lagi. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan kami menerusi Facebook Harian Metro, Berita Harian Online dan juga NST Online. Dan hari ini pastinya hari yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, tidak kira mewakili parti apa sekalipun, kaum maupun agama. Dan pengumuman yang dijangka dibuat Perdana Menteri sebentar lagi mampu melegakan hati kita semua kerana ramai yang telah pun menimbulkan spekulasi sejak daripada awal untuk dan tertunggu-tunggu bilakah Parlimen akan dibubarkan sekaligus tarikh sebenar pilihan raya umum ke-14 akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan pastinya spekulasi yang paling popular ketika ini adalah meneka tarikh penamaan maupun pengundian kira-kira awal Mei nanti, iaitu sebelum Ramadan akan datang. Dan apapun spekulasi yang kita dengar, kita nantikan pengumuman khas yang akan dibuat Datuk Seri Najib Razak sebentar lagi, dan sebelum tarikh sebenar PRU14 diputuskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu mereka mempunyai 60 hari untuk menentukan tarikh penamaan dan pengundian sebaik saja Parlimen dibubarkan. Baik, tanpa membuang masa, ayuh kita bersama wartawan Nasaruddin Parzi yang kini berada di Putrajaya untuk kita ketahui perkembangan di sana. Silakan Nasaruddin. Terima kasih kepada rakan setugas di studio NSTP Bangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berlintas langsung di pekarangan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya bagi menantikan pengumuman khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung pembubaran Parlimen ke-13. Dan pagi tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak turut mempengerusikan musyawarah kabinet terakhir sebelum pembubaran yang dijangka akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Dan menjadi kelaziman sebaik tarikh pembubaran dan juga hari pembubaran diumumkan oleh Perdana Menteri, tumpuan media dan juga orang ramai pastinya terarah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang akan menentukan 3 tarikh penting, iaitu hari penamaan calon, hari pengundian awal dan juga hari mengundi. Dan berdasarkan ramalan media sejak beberapa minggu yang lalu, jika pembubaran Parlimen dibuat pada hari ini, jangkaan pilihan raya ke umum ke-14 kemungkinan akan diadakan sekitar awal Mei sehingga pertengahan Mei. Jadi sekian saja lintas langsung saya di pekarangan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Kita kembali ke studio NSTP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Nasaruddin di Putrajaya. Baik, sementara kita menantikan pengumuman khas oleh Perdana Menteri sebentar saja lagi. Mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan kepada anda. Ini adalah kolom ataupun penulisan yang dibuat oleh Kadir Dikoh menerusi Berita Harian dan juga Harian Metro sebelum ini mengenai penantian PRU14 dan katanya momentum pilihan raya umum ke-14 ini memasuki pusingan akhir dan besar kemungkinan hari mengundi berlangsung sekitar awal Mei. Saya petik penulisan berkenaan. Dan bayangan untuk mengundi pada Mei semakin jelas kerana Parlimen mungkin dibubarkan, iaitu kemungkinan hari ini akan diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar saja lagi. Dan mengikut amalan semasa, pilihan raya umum biasanya diadakan dalam tempoh 29 hari daripada pembubaran hingga hari mengundi. Dan ini bermakna pengundian bagi PRU14 akan diadakan dalam minggu pertama Mei manakala keputusan bakal diketahui beberapa jam selepas pengundian ditutup. Dan menjelang hari pengundian, Barisan Nasional memilih 7 April iaitu Sabtu ini untuk tarikh mengumumkan manifesto pilihan raya dalam perhimpunan besar-besaran di Bukit Jalil. Dan ia disusuli pengumuman manifesto BN yang hanya memberi tumpuan terhadap golongan muda dinamakan tawaran baru untuk pengundi muda pada 10 April seperti mana yang dinyatakan oleh pengerusi pemuda BN Khairi Jamaluddin baru-baru ini. Dan kira-kira 40,000 penyokong Barisan Nasional dijangka menghadiri majlis berkenaan, iaitu pengumuman manifesto di Bukit Jalil nanti pada hari Sabtu ini. Dan menurut penulisan ini lagi seperkara yang menjadi faktor utama menjelang PRU14 ialah persempadanan semula
oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang diluluskan Dewan Rakyat baru-baru ini. Dan ia telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong dan laporan kajian semula persempadanan bahagian Pilihan Raya Negeri-Negeri Tanah Melayu 2018 diwartakan berkuat kuasa 29 Mac lalu. Dan dengan pengesahan persempadanan semula ini, senarai calon dimuktamadkan dan jentera pilihan raya bergerak seperti sewajarnya. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Baiklah, kita kongsikan kepada anda mengenai apa yang akan berlaku selepas pembubaran parlimen menerusi video yang disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ini. Ayo kita saksikan. Baik, itu tadi sedikit grafik penerangan secara ringkas proses pilihan raya dan apa yang akan berlaku selepas pembubaran parlimen. Dan pastinya sebelum pembubaran parlimen diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pastinya mendapatkan perkenan dulu dengan Yang di-Pertuan Agong iaitu Sultan Muhammad Kelima. Dan difahamkan Perdana Menteri telah pun menemui Yang di-Pertuan Agong pada 11 pagi tadi iaitu pada 8.40 pagi untuk mendapat perkenan pembubaran parlimen bagi menentukan pilihan raya umum ke-14. Dan sebaik saja pengumuman pembubaran parlimen sebaik saja mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong mengenai pembubaran parlimen dan pastinya Perdana Menteri akan membuat pengumuman mengenai pembubaran berkenaan dan sebaik sahaja pembubaran itu dilakukan, pilihan raya umum atau pilihan raya kecil di Malaysia sebenarnya membabitkan 6 peringkat iaitu pengeluaran writ, penamaan calon, kempen pilihan raya, pengundian, penjumlahan rasmi undi dan pengumuman keputusan pilihan raya. Dan untuk pengeluaran writ sebaik saja pembubaran diumumkan apabila berlaku pembubaran parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau terdapat kekosongan di luar jangka, SPR akan mengeluarkan writ iaitu surat kuasa untuk menjalankan pilihan raya kepada pegawai pengurus. Dan seterusnya adalah penamaan calon diikuti oleh kempen pilihan raya, hari pengundian, penjumlahan rasmi undi dan pengumuman keputusan pilihan raya. Baiklah, kita ikuti pula persediaan-persediaan yang perlu dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sebaik saja pembubaran parlimen dilakukan dan tarikh pilihan raya diumumkan oleh SPR. Ayo kita saksikan video yang disediakan oleh SPR. Bagi memastikan sesuatu pilihan raya dapat dijalankan dengan baik dan teratur, persediaan dan persiapan rapi perlu dibuat sama ada di peringkat Ibu Pejabat SPR, Pejabat Pilihan Raya Negeri atau Pejabat Pegawai Pengurus. Di antara persiapan utama yang perlu dilakukan ialah mesyuarat penyelarasan bersama dengan agensi atau jabatan kerajaan dan swasta, mengenal pasti pusat mengundi, pusat penamaan calon, pusat penjumlahan rasmi undi, tempat penyimpanan peti undi, kertas, dakwat, tempat pengeluaran kertas undi pos, tempat pengiriman undi, penyediaan daftar pemilih pilihan raya, proses perolehan dan penyediaan keperluan pilihan raya,
lantikan petugas, taklimat dan latihan kepada petugas atau parti politik. SPR akan menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan atau Speaker apabila berlaku pembubaran atau kekosongan luar jangka Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan, SPR mempunyai tempoh 60 hari untuk mengadakan pilihan raya. Bagi tujuan menetapkan tarikh pengeluaran rit, tarikh notis, tarikh penamaan calon, tarikh pengeluaran undi pos, tarikh hari mengundi awal dan tarikh hari mengundi, SPR akan mengadakan mesyuarat khas yang dihadiri oleh semua ahli SPR. Apabila tarikh-tarikh tersebut telah ditetapkan, SPR akan mengumumkannya melalui media massa. Seterusnya, rit pilihan raya atau surat kuasa akan diserahkan kepada semua pegawai pengurus bagi menguruskan pilihan raya di bahagian pilihan raya di mana mereka dilantik. Lazimnya, mereka yang dilantik adalah dalam kalangan pegawai-pegawai daerah atau yang di-Pertua majlis-majlis daerah. Pemilihan adalah berdasarkan kepada keupayaan mereka untuk mengawal jentera-jentera jabatan atau agensi kerajaan di peringkat daerah atau di bawah kawasan pentadbiran mereka. Baik, itu tadi antara persediaan yang perlu dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk proses pilihan raya diadakan. Dan seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, pilihan raya umum membabitkan 6 peringkat, iaitu pengeluaran rit, penamaan calon, kempen pilihan raya, pengundian, penjumlahan rasmi undi dan juga pengumuman keputusan pilihan raya. Baiklah, kami ingin kongsikan kepada anda tempoh-tempoh daripada tarikh pengumuman pembubaran kepada tarikh penamaan calon dan juga tarikh pengundian sejak pilihan raya umum pada tahun 1955. Dan seperti pilihan raya umum yang sebelum ini, iaitu PRU 13, tempoh dari pembubaran kepada penamaan calon adalah 17 hari. Ayo kita saksikan sedikit grafik mengenai tempoh antara pembubaran parlimen kepada penamaan calon, hari penamaan calon. Saksikan. Baik, itu tempoh antara hari pengumuman pembubaran parlimen kepada hari penamaan calon dan juga hari pengundian. Dan pada tahun 1955, tempoh itu menjangkau sehingga 53 hari dan difahamkan kempen pada tahun itu juga menjangkau sehingga 1 bulan. Dan untuk pengetahuan anda, kepada sesiapa yang sudah pun menjadi pemilih dan mendaftar sebagai pemilih, anda boleh
menyemak nama anda dan juga tempat mengundi menerusi website SPR untuk anda ketahui sama ada lokasi di mana anda perlu mengundi pada hari pengundian nanti. Dan untuk pengetahuan anda ya, maklumat ataupun mengenai penamaan calon ya, pada hari penamaan calon yang ditetapkan iaitu pada 9 pagi hingga 10 pagi, pegawai pengurus sebenarnya akan menerima borang penamaan dari calon, pencadang atau penyokong atau ketiga-tiga sekali. Dan selain dari penyerahan 3 salinan borang penamaan calon, pencadang atau penyokong perlu juga menyertakan deposit pilihan raya dan borang akuan berkanun iaitu borang 5 untuk calon bagi ahli Dewan Rakyat dan borang 5A untuk calon bagi ahli Dewan Undangan Negeri. Banyak maklumat yang kami ingin kongsikan kepada anda dan untuk pengetahuan anda ya, sepanjang tempoh pilihan raya nanti, kempen pilihan raya apabila SPR mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga tempoh berkempen, kami di NSTP akan menyiarkan secara langsung program Jom Undi iaitu pada jam 1 tengah hari ataupun 1 petang dan juga 9 malam yang akan kami bawakan mengenai perkembangan mengenai pilihan raya umum ke-14 dari seluruh negara, dan kami juga akan bawakan kepada anda perbincangan bersama ahli panel pada jam 9 malam. Dan selepas ini iaitu hari ini pada jam 3 petang nanti kami akan siarkan secara langsung temu bual bersama dengan bekas Timbalan Pengerusi SPR Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar dan juga pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM iaitu Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman yang akan memberi pandangan mereka mengenai pilihan raya umum ke-14. Kita masih menantikan isyarat daripada Putrajaya untuk kita ikuti secara langsung pengumuman mengenai pembubaran Parlimen oleh Perdana Menteri. Sementara itu, mungkin saya boleh kongsikan kepada anda lagi mengenai tempoh kempen pilihan raya. Selepas sahaja urusan penamaan calon selesai, calon-calon atau wakilnya boleh memulakan kempen yang terdiri daripada pemasangan poster, ceramah-ceramah, pengedaran risalah dan kempen dari rumah ke rumah, dan aktiviti kempen ini perlu dihentikan pada jam 12.30 malam sebelum hari mengundi. Dan untuk tujuan kempen, calon-calon dikehendaki membayar deposit bahan kempen sebanyak RM5,000 bagi pilihan raya Parlimen dan RM3,000 bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Begitu juga pemasangan poster, ia perlu membayar sejumlah wang. Baiklah, kita terus bersama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk pengumuman khas mengenai pembubaran Parlimen 2018. Ayo kita saksikan. Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam negaraku satu Malaysia. Rakyat Malaysia yang dikasihi, dimulai kalam pada hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan pujian seraya mengangkat rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Atas keizinannya jua, maka saya dan Timbalan Perdana Menteri serta jemaah menteri dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sempena ucapan khas ini yang disiarkan secara langsung di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan serta rakyat dikasihi sekalian, hampir 5 tahun lalu ketika saya mengangkat sumpah semula sebagai Perdana Menteri Malaysia pada di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan serta rakyat dikasihi sekalian, hampir 5 tahun lalu ketika saya mengangkat sumpah semula sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 6 Mei 2013. Apabila Parti Barisan Nasional telah berjaya membentuk kerajaan setelah diisytiharkan menang dalam pilihan raya umum ke-13 yang lalu, kerajaan dengan gigihnya telah meneruskan usaha untuk mentransformasi negara dengan berpaksikan kepada 2 kerangka besar falsafah, iaitu gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, yang dicetuskan pada tahun 2009
dan dasar transformasi nasional yang dimulakan pada tahun 2010. Kemudiannya diikuti dengan beberapa dasar dan inisiatif utama, antaranya program transformasi negara dengan ETP dan GTP-nya, dasar transformasi kesejahteraan Bumi Putera, strategi lautan biru kebangsaan atau NBOS, serta pelbagai inisiatif yang lain. Ternyata segala ikhtiar dan kerja keras telah membuahkan hasil sehingga berjaya meraih pelbagai kejayaan manis dan pencapaian yang membanggakan. Selain tidak kurang juga, berdepan dengan bermacam cabaran getir yang semakin mematangkan kita dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. Malah bermula dari tahun 2009 lagi, kerajaan benar-benar telah melakukan transformasi yang bersifat inklusif lagi komprehensif, sehingga menghasilkan sekurang-kurangnya 7 kejayaan kepada rakyat dan negara. Pertama, kita telah memastikan ekonomi Malaysia terus bukan saja stabil, tetapi berdaya tahan. Meskipun sewaktu saya mengambil alih tampuk kepimpinan kerajaan, ekonomi Malaysia telah mengucuk sebanyak negatif 1.5%, namun alhamdulillah, kita telah berjaya mengharungi krisis ekonomi dan kewangan dunia dengan baik, teliti serta teratur. Buktinya, pada tahun lalu, KDNK negara telah mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.9%, yakni merupakan antara yang tertinggi di dunia. Ini sekaligus menyangkal tumahan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, kononnya Malaysia adalah negara yang bakal bankrupt. Kedua, pendekatan amalan kerangka maqasid syariah. Sesungguhnya amalan yang memenuhi roh dan tuntutan manhaj maqasid syariah sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama muktabar sejak beratus-ratus tahun, sekalipun tidak dinyatakan secara tertulis dalam mana-mana dokumen rasmi negara, namun ternyata pendekatan ke arah berpegang kepada pedoman roh dan prinsip kerangka ini amat jelas dirasai dalam sebarang pembentukan falsafah dan pengubalan dasar-dasar penting negara. Sebagai contoh, yang sering diutarakan adalah dasar wasatiyah negara, yakni pendekatan kesederhanaan atau moderation yang tidak terlalu ekstrim, menolak ideologi seperti Daesh dan IS, serta bukan pula menjurus kepada fahaman yang terlalu longgar dan liberal, sehingga keberkesanannya turut diakui oleh banyak pemimpin serta negara di serata dunia. Antaranya, Malaysia telah mendapat pujian dan pengiktirafan daripada Liga Muslim Sedunia atau Rabitah Al-Alam Al-Islami. Ketiga, meningkat pendapatan rakyat dan peluang pekerjaan. Sebenarnya kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan pendapatan rakyat agar setimpal dengan kos sara hidup semasa, agar semua masyarakat dapat mempunyai pekerjaan, seperti melalui pelaksanaan gaji minimum kebangsaan yang terkini pada tahun 2016 telah dinaikkan kepada RM1,000 sebulan bagi Semenanjung dan RM920 untuk Sabah dan Sarawak. Kerajaan juga telah berjaya mewujudkan sebanyak 2.26 juta peluang pekerjaan baru yang semakin menghampiri sasaran 3.3 juta menjelang tahun 2020. Malahan pada 28 Mac 2018 lalu, syarikat Aramco milik Kerajaan Arab Saudi telah menyuntik
hampir 30 bilion ringgit dana pelaburan ke negara ini yang dijangka akan merancakkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda serta rakyat Malaysia. Keempat, melaksanakan pembangunan infra rakyat seperti projek MRT fasa pertama yang telah mencipta sejarah apabila berjaya disiapkan lebih awal daripada yang dijadualkan hingga menjimatkan 2 bilion ringgit. Begitu dengan pembinaan projek East Coast Rail Link atau ECRL yang akan menjadi pemangkin kepada pembangunan negeri-negeri di sebelah pantai timur. Selain itu, kerajaan juga sedang rancak menjayakan projek High Speed Rail yang bakal menghubungkan Kuala Lumpur ke Singapura dan projek lebuh raya Penbonia tanpa tol melalui bantuan BRIM memperkenalkan kedai rakyat Satu Malaysia 2.0 dan jualan sentuhan rakyat dan menawarkan harga barang lebih rendah daripada pasaran. UTC dan RTC menawarkan perkhidmatan 7 hari seminggu sehingga pukul 10 malam. Bantuan khas kepada para petani, nelayan, pesawah, pekebun kecil, imam, bilal, tok siap dan juga para penjawat awam. Begitu jugalah dengan inisiatif lain seperti rumah mampu milik, projek perumahan rakyat, Prima, PPA 1M, SPNB, manakala pada golongan pertengahan pula tidak dilupai dengan pengurangan kadar cukai sebanyak 2% sebagaimana yang telah diumumkan dalam bajet 2018. Ini tidak termasuk perkhidmatan kesihatan di hospital-hospital kerajaan yang hanya mengenakan bayaran kepada rakyat serendah RM1 sahaja sebagai outpatient, manakala bagi kos pendidikan pula bermula dari prasekolah hinggalah ke peringkat menengah telah kerajaan berikan secara percuma dan untuk universiti awam pula hampir 90% kos pengajiannya ditanggung oleh pihak kerajaan. Dipendekkan, hampir ke semua golongan masyarakat di negara ini telah benar-benar merasai nikmat dan dasar-dasar yang baik lagi mendatang manfaat pada rakyat yang telah diperkenalkan oleh kerajaan masa kini. Keenam, merealisasikan aspirasi transformasi nasional 2050 atau TN50. Sejak pertama kali visi TN50 diperkenalkan ketika saya bentangkan bajet 2017 yang lalu demi melakarkan kanvas dan hala tuju negara yang baru untuk tempoh 30 tahun mendatang supaya tanah air ini diwarisi oleh generasi TN50 yang gairah ummah dan berminda par excellence demi membariskan Malaysia sebagai sebuah negara antara yang terunggul di dunia. Ketujuh, kerajaan ini adalah kerajaan yang boleh dipercayai, boleh diyakini, menepati dan mengutarakan janji-janjinya. Kerana saya percaya politik itu bukanlah sekadar menabur janji-janji. Bahkan lebih utama dari itu, politik sebenarnya adalah pelaksanaan kata-kata dan keupayaan untuk mengutarakan segala janji-janji kepada rakyat. Di sudut ini, saya ingin mengatur syukur apabila aku janji Kerajaan Barisan Nasional setakat 28 Februari 2018 sahaja telah berjaya ditunaikan hingga mencapai 99.4%. Lantaran itu, saya ingin memaklumkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa saya telah pun menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dan menyembah warkah
kepada baginda memohon perkenan supaya Parlimen ke-13 dibubarkan pada hari Sabtu 7 April 2018. Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, baginda telah pun memperkenankan bagi Parlimen ke-13 dibubarkan berkuat kuasa pada hari Sabtu 7 April 2018. Oleh demikian, saya menasihatkan kepada ketua-ketua kerajaan negeri yang berkenaan untuk menghadap ketua-ketua negeri mereka bagi mendapatkan perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri masing-masing supaya pilihan raya umum peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dapat diselaraskan secara serentak di seluruh negara. Sememangnya, pembubaran ini menzahirkan komitmen Kerajaan Barisan Nasional terhadap proses demokrasi berparlimen dengan membolehkan pilihan raya umum bagi kali yang ke-14 untuk negara semenjak tahun 1959 dijalankan menurut lunas undang-undang. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang menjadi tunjang serta sebati dengan pemerintahan, kuasa untuk memilih kerajaan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Apatah lagi, Malaysia sejak merdeka telah mengamalkan sistem pilihan raya first past the post, yakni berasaskan jumlah kerusi yang dimenangi dan bukannya berdasarkan kiraan undi popular yang sewajibnya difahami oleh semua pihak, khususnya melibatkan parti-parti yang akan bertanding dalam pilihan raya di negara ini. Sehingga saat ini, kerajaan telah memenuhi mandat dan mematuhi proses demokrasi berparlimen. Kerajaan ini juga menjunjung tinggi keluhuran dan kesucian proses pengubalan serta pelaksanaan undang-undang melalui institusi parlimen yang kita hormati lagi muliakan. Mulai ketika dan saat ini, saya bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan rakan-rakan pimpinan Barisan Nasional akan turun menjelajah untuk bertemu rakyat di seluruh negara pelosok tanah air bagi memberi penerangan serta meyakinkan warga Malaysia mengenai manifesto dan hala tuju negara yang kami serta akan merencanakan dengan teliti agar para pengundi memberi mandat dan peluang sekali lagi kepada kami untuk membentuk sebuah kerajaan yang kuat, lagi stabil dengan majoriti yang kokoh. Dengan izin Tuhan, jika kemenangan sekali lagi berpihak kepada Barisan Nasional, kami sesungguhnya berjanji dan berikrar akan melakukan yang terbaik dengan melakukan transformasi yang lebih besar, inklusif, lagi komprehensif kepada rakyat serta negara. Apa yang penting, perjalanan transformasi tidak boleh terhenti setakat di sini saja. Dunia pun sudah berubah dan kita tidak seharus lagi berundur ke belakang atau kembali semula ke zaman silam yang kelam lagi malap. Sebaliknya, kita mesti sama-sama meneruskan kejayaan transformasi inklusif negara ini untuk menuju masa depan yang lebih cerah serta sudah nampak kelihatan cahaya kegemilangannya. Maka itu, atas nama negaraku dan penghayatan prinsip rukun negara, saya amat berharap supaya pilihan raya kali ini tidak kira apa jua fahaman atau lambang politik akan dapat kita sama-sama langsungkan dengan baik, teratur, penuh hemmah dan lancar sehingga tercapai matlamatnya. Jika mana rakyat dapat berfikir dengan akal yang waras dan bukan dengan emosi, kita menyeru agar semua
menilai dengan sewajarnya akan sekian banyak usaha yang telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang telah menyumbang kepada kestabilan negara dan juga berasaskan kepada track record Kerajaan Barisan Nasional yang terbukti cemerlang sehingga ke pesada dunia sejak 6 dekad lalu, terutama sekali semenjak 9 tahun yang lepas. Antara sekian banyak usaha dan pencapaian cemerlang tersebut, kita telah berjaya memastikan keamanan dan keselamatan. Kita telah menjamin keharmonian, kestabilan dan kemakmuran negara tetap teguh, terjamin lagi terpelihara. Kita telah berupaya meningkatkan kualiti kehidupan rakyat menjadi lebih bahagia serta sejahtera. Malah kita juga mempunyai pelan rancangan masa depan yang sangat hebat lagi tersusun rapi. Atas keyakinan itu, saya ingin tegaskan, sepanjang tempoh separuh dekad akhir ini, kita bukan sahaja telah mampu deliver dengan pelbagai pencapaian dan kejayaan, malah saya dengan beraninya mengatakan bahawa we have delivered and we will continue to deliver. Bahkan seandainya rakyat terus memberi mandat memilih Kerajaan Barisan Nasional yang sedia ada untuk kekal memerintah bagi tempoh 5 tahun ke hadapan, maka insya-Allah saya bersama-sama dengan rakan-rakan saya menjanjikan akan terus menyempurnakan tugas kita dengan bersungguh-sungguh dan lebih berkesan demi mengangkat maruah dan martabat negara agar terjulang gagah sebagai 20 negara terbaik lagi terhebat di pesada dunia menjelang TN50. Lantaran itu, saya berikrar dan berjanji selaku Ketua Kerajaan bersama para pucuk pimpinan bahawa kita akan membangunkan negara ini dari Perlis sampai ke Sarawak, membawa ke Sabah, agar tidak ada satu pun kawasan atau rakyat yang akan ketinggalan atas prinsip no one is left behind. Atas segalanya, demi rakyat, demi negaraku tercinta, marilah kita teruskan perjalanan kejayaan transformasi yang lebih hebat ini bersama Barisan Nasional. Hari ini milik kita. Hari esok dan hari-hari berikutnya mudah-mudahan bakal menjanjikan masa depan yang lebih cerah dan indah, bergemerlapan cahayanya di sinar kejayaan Malaysia di bawah panji Barisan Nasional. Sehubungan itu, saya dengan penuh kerendahan hati memohon kepada rakyat Malaysia untuk diberi mandat baru kepada Barisan Nasional untuk terus membawa Malaysia ke mercu kejayaan. Akhir kalam, sebagai dipesan oleh orang tua-tua, saya ingin menanda hari pembubaran yang berkuasa esok dengan kata-kata kiasan yang berbunyi, negara Malaysia, namamu kini megahlah sudah. Dibina dan dibangun berbekal keringat dan air mata. Kerajaan Barisan Nasional berusaha sudah, berbakti pun sudah. Kepada rakyat, pilihlah yang berhak dan telah berjasa. Lalu tawakal diserah kepada Allah. Saya berdoa dengan penuh pengharapan, semoga Allah izinkan segala-galanya dan kita beroleh kemenangan. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon pertolongan. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi pengumuman khas oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengenai pembubaran Parlimen dan berkuat kuasa esok Sabtu 7 April 2018 Parlimen akan dibubarkan dan SPR mempunyai masa 60 hari untuk mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga tarikh pengundian. Baiklah, kami ingin kongsikan kepada anda pakej istimewa mengenai sejarah pilihan raya yang berlaku di Tanah Melayu sejak tahun 1955. Ayo kita saksikan menerusi arkib gambar daripada NSTP dan juga video SPR. Ayo saksikan. Undilah puan dan tuan 27 hari bulan pilihan raya yang pertama pergilah undilah. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 menyaksikan Parti Perikatan atau Alliance menang mudah sekaligus tertubuhnya kerajaan pertama di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. Pilihan Raya Umum yang pertama Persekutuan Tanah Melayu selepas kemerdekaan pula berlangsung 4 tahun berikutnya, iaitu PRU 1959. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO, Persatuan Cina Malaya atau MCA dan Kongres India Semalaysia MIC menang mudah. PRU 1964 pula merupakan pilihan raya umum yang pertama selepas penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Bagaimanapun, dua negeri di Malaysia Timur tidak menyertai pilihan raya umum berkenaan. PRU 1969 menyaksikan Parti Perikatan dianggotai UMNO, MCA, MIC hilang majoriti 2/3 buat kali pertama untuk membentuk kerajaan. PRU 1974 merupakan PRU keempat yang juga merupakan pilihan raya umum pertama ketika Tun Abdul Razak menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Parti Perikatan menang mudah lalu mencatat satu pencapaian yang tertinggi sejak kemerdekaan. Pilihan Raya 1978 merupakan pilihan raya umum kelima dan yang pertama sejak Tun Hussein On menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ketika itu, Parti Islam Semalaysia atau PAS telah meninggalkan Parti Campuran Barisan Nasional untuk bertanding sebagai parti pembangkang. PRU 1982 merupakan pilihan raya umum yang pertama sejak Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri menyaksikan Barisan Nasional menang dengan majoriti yang tinggi. Pilihan Raya Umum 1986 merupakan pilihan raya yang ketujuh di Malaysia dan sebagaimana yang dijangka, Barisan Nasional masih mempertahankan jawatan Perdana Menteri serta membentuk kerajaan. Bagi PRU 1990, Parti Semangat 46 ditubuhkan dan pilihan raya ketika itu menyaksikan UMNO BN hilang kuasa di Kelantan yang beralih ke tangan PAS dan Sabah beralih ke tangan Parti Bersatu Sabah atau PBS. Pilihan Raya Umum 1995 adalah PRU ke-9 Malaysia menyaksikan Parti Pembangkang memperoleh undi yang merupakan rekod yang terendah dalam pilihan raya sejak kemerdekaan. PRU 1999, Parti Campuran Pembangkang yang dinamakan sebagai Barisan Alternatif, terdiri daripada Parti Islam Semalaysia PAS, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Keadilan. PRU Malaysia yang ke-11 diadakan pada 21 Mac 2004 selepas Parlimen dibubarkan pada 4 Mac 2004 diikuti dengan hari penamaan calon 9 hari selepas tarikh itu. Barisan Nasional dalam PRU 2008 dinafikan majoriti 2/3 buat kali keduanya dan hanya boleh membentuk kerajaan pusat dengan majoriti asas. PRU Malaysia ke-13 pada 2013, Barisan Nasional secara muktamad diumumkan kekal berkuasa serta berjaya merampas semula Kedah daripada Pakatan Rakyat meskipun Pakatan Rakyat memenangi undian popular buat pertama kali. Manifestasi dan janji kerajaan yang memerintah menjadi penanda aras buat rakyat untuk membuat pilihan. Janji yang ditunaikan untuk rakyat menjelaskan sasaran dan matlamat yang dicapai melalui pelaksanaan polisi dan pembangunan yang inklusif dan menyeluruh. Dunia
Baik, itu tadi pakej istimewa yang kami kongsikan kepada anda mengenai sejarah pilihan raya umum yang berlaku di Tanah Melayu sehinggalah di Malaysia. Baiklah, untuk PRU 14 ini sebanyak 222 kerusi parlimen dan juga 587 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan. Sama jumlahnya seperti pada pilihan raya umum yang lalu iaitu PRU 13. Dan mungkin itu sahaja yang kami boleh kongsikan kepada anda setakat ini, dan jangan lupa jam 3 petang nanti kami akan bawakan kepada anda program khas bicara bersama dua ahli panel iaitu bekas Timbalan Pengerusi SPR Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar dan juga pencara kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM iaitu Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman jam 3 petang nanti. Saya Mazizul Dani, Assalamualaikum dan salam hormat.